sama-sama kita bertanya apa yang terbuku di hati kita, persoalan yang berada di sekeliling kita. Karena kita tahu, oleh kerana kita sebuah negara yang diperintah oleh orang ataupun oleh pemimpin beragama Islam, tetapi mereka tidak faham dengan persoalan dengan izin-izin baru ini. Jadi mereka seolah-olah tidak dapat menahan kemarahan ataupun keberadaan izin-izin baru ini, seperti Wahabiyah, Syiah dan sebagai izin-izin yang lain yang boleh menggoncangkan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita berdoa, alhamdulillah kita masih ada lagi ulama-ulama besar yang boleh menolak bid'ah-bid'ah ini. Dan kita mengharapkan dengan keberadaan kita bersama pada hari ini menjadi satu suntikan kepada kita, menjadi ubat kepada kita untuk menolak hujah-hujah izin-izin yang menjauhkan kita daripada fahaman ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita mengharapkanlah punya soalan yang akan dikeluarkan, dan ada soalan itu boleh menulis dan insyaAllah hantar kepada saya, dan saya akan bacakan insyaAllah. Dan insyaAllah selepas sesi soal jawab, kita ada satu program lagi, satu majlis lagi, iaitu majlis tahnik. Siapa yang ada anak atau cucu yang berhasrat untuk nak bertahnik dengan Tuan Guru, maka silalah bawa anak tersebut. Jadi saya rasa tanpa membuang masa majlis dengan segala hormat yang mempersilakan Sahibul Fadilah Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang untuk memberikan terjemahannya. Falyatafadhal mashkura wa marjura. Kalau masa kita ada tu apa soalan, kalau boleh dibentangkan selalu supaya kita selitkan dalam nasihat dan huraian. Hari ini baik bagi awak mukadimah utama. Jadi untuk soalan tu, sekiranya ada persoalan yang nak dikemukakan, boleh terus hantar kepada saya. Kerana di samping kita beri taujihat tu, kita beri nasihat tu, kita terus adakan soalan, boleh kita terus berikan penerangan tersebut. Jadi kepada siapa yang ada soalan, sila berikan soalan itu. Silakan. Tidak ya, Pak. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآية. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين. سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana ia telah limpah kurnia ke atas kita, khususnya kita yang menjadikan hamba-Nya yang beriman dan bertakwa, yang lazim daripadanya kita yakin dengan adanya kita hari al-akhir, hari akhir, hari yang merupakan hari balasan. Sebelum kita dapat dan menerima balasan, lebih dulu kita di dalam keadaan ujian. Ini sudah menjadi kebiasaan bagi kita. Kita nak dapat sesuatu hasilan, apalagi hasilan yang terbaik, mesti kita lalui ujian. Dengan ujian itulah kita dapat natijah. Bagi orang yang menambahkan hatinya, bersungguh-sungguh dalam amal, habaskan, menahankan diri dalam kesungguhan kita melawani apa yang dilakukan, apa yang diujikan. Semoga-moga itu kita dapat natijah yang baik. Sebab itulah ulama mengatakan ad-dunya darul bala wal akhirah darul jaza. Dunia ini negeri tempat bala ujian, dan akhirat kelak ialah negeri balasan. Maka semuanya itu nisbah dengan kita orang yang beriman ini, kita yakin adanya hari balasan. Dan selalu kita membaca Maliki Yaumiddin. Nah, dalam surah Al-Fatihah Allah mensifatkan dia Maliki Yaumiddin. Ialah Allah yang memiliki hari balas. Ad-din, hari balas. Dan juga satu qiraah Maliki Yaumiddin, Raja hari balas. Mana kita dah mengaku apabila kita jadi seorang mukmin, kerana tak disifatkan seseorang itu dengan iman, malaikat mesti ada kepercayaan dengan al-yaumil akhir.
Sebagaimana kita maklum rukun iman 6 perkara. Nah, beriman kita dengan Allah, huraiannya dalam usuluddin. Juga beriman kita dengan segala kitabnya, termasuk antaranya Al-Quran. Dan beriman kita dengan segala Rasul alaihi wassalatu wassalam, antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beriman dengan al-yaumil akhir, dengan segala malaikatnya. Dan beriman dengan al-yaumil akhir, hari yang akhir yang tidak ada hari lagi selepas itu, dengan bahawa tak diiringi oleh malam. Yang kita berada dalam dunia ini selalu diselangi malam. Tengok, kalau kemarin kita diselangi dengan semalam, maka hari ini datang pula hari lain, kan? Hari pada hari ini Selasa. Oh, dah Rabu, tak ingatlah. Bermakna kata, tengok, kalau kemarin Selasa, hari ini Rabu. Lagi pula akan diselangi oleh malam, keesokan pula Khamis. Begitulah kita hidup dalam dunia ini, malam siang, malam siang. Apabila sampai masa yang ditetap oleh Allah, siang sahaja, tak diiringi oleh malam. Sebab itu dia kata al-yaumil akhir, hari yang akhir. Nah, bagi kita mati, akhir nasbah kita yang meninggal alam dunia, akhir nasbah. Dia panggil qiyam surah, qiyamah surah. Nasbah orang mati dia panggil kiamat kecil. Nah, nasbah kita yang masih hidup, tak kiamat lagi bagi kita yang masih hidup. Bagi yang sudah mati, kiamat kecil. Nah, kerana dia terus kepada nanti bertemu dengan alam akhirat. Walaupun sekarang seolah kata duduk di alam sempadan, barzakh. Itulah kita yakin bahawa kita ada hari al-akhir. Hari yang akhir itu bukan akhir arti tidak ada apa-apa. Akhir dengan mana tak diiringi oleh malam lagi. Kemudian hari yang akhir itu hari yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala akan menerima balasan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Banyak ayat-ayat yang seakan itu Allah firman fayunabbi'ukum, Allah akan beritahukan kamu bima kuntum, dengan apa barang yang telah kamu ta'malun. Yang telah kamu, kita dalam dunia ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Sama ada kerja kita berbentuk ibadat, umpama salat, puasa, zakat fitrah, ibadat badaniyah, dan al-hajj wal umrah, ibadat badaniyah wal maliyah. Sama ada berbentuk ibadat, juga amal kerja kita itu berbentuk muamalat, cari kehidupan. Berniaga ke, jual beli biasa, sewa menyewa, gadai megadai, beri utang berhutang, dan apa saja upah-upahan. Itu masalah muamalat. Kerja kita juga akan tahulah. Allah Ta'ala kata fayunabbi'ukum, Allah lagi akan beritahu, lagi memberitahu akan kamu bima, dengan barang apa amalan yang kuntum, yang telah kamu dalam dunia ini ta'malun, yang telah kamu lakukan amal. Maka kita ambil satu pengertian amal arti kerja. Amila ya'malu dengan mana fa'ala yaf'alu. Fi'lah, mihnah, kerja. Ini kadang-kadang setengah-setengah orang Melayu kita tak ada berbeza bila sebut amal, fahamkan amal ibadat. Apabila sebut kerja, disegera fahamkan kerja keduniaan. Walhal,
Yang sungguhnya amal Arab, kerja adalah Melayu. Kan? Bahasa Melayu kita buat kerja ataupun kerja, mengerja. Manakala amal Arab. Jadi apabila kata bima kuntum ta'malun, dengan barang amalan kerjaan yang kamu telah lakukan, telah kerja. Maka kerja kita tu ada bentuk ibadah. Kerja kita tu dalam bentuk cari kehidupan. Dan kerja kita juga dalam bentuk berumah tangga. Kan, kita ada anak, ada isteri, apa kita rentah, apa hak mereka itu ke atas kita, kita tunaikah? Dan hak kita ke atas mereka itu, semua tu ada tanggungjawab. Dan juga pergi pada robok jinayat. Yang ini buat salah kepada yang itu, yang itu menzalimi kepada ini. Semua tu fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kita yakin. Sebab itulah kita hidup dalam dunia ini dikatakan darul bala. Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang mempunyai roh akan merasai maut. Allah gunakan za'iqatul maut, akan merasai mati. Orang petani panggil satu lagi kecap. Sini panggil tak kecap? Rasa tu lah. Orang petani kata kalau kita buat sayur gulai ke, cuba kecap. Masin. Kita sini ada cuba rasa. Itu sama lah. Di sana panggil kecap satu lagi. Cuba kecap. Dia kata, nak tahu ke masin ko, masam ko ataupun tidak, cuba kecap. Kata ni kata, berkata cuba rasa. Ni jarang guna tapi faham juga. Mungkin sini cakap cuba rasa, itu. Itu. Jadi apa dia? Allah Taala kata kullu nafsin za'iqatul maut. Za'iq mana akan merasai, lagi merasai, lagi kecap. Kata ni kata apa dia? Rasakan maut. Ni kita belum rasa. Kita belum rasa lagi. Saudara kita dah meninggal, itu dah rasa. Dan Allah sambung lagi, wa nabluukum, dan kami bala. Bala, kami ujikan kamu bisyarri, dengan kejahatan, kesusahan, wal khairi, dan kebaikan, kesenangan, kemewahan, kami uji kamu. Wa ilaina, dan kepada kami jelah turja'un, akan dikembalikan kamu. Maknanya dalam kita hidup dunia ni panggil darul bala. Sebab Allah menyebut nabluukum, kami bala, kami ujikan kamu. Uji bisyarri, dengan kesusahan, wabil khair, dan dengan kebaikan, kesenangan, kemewahan. Ini kita dapat erti bahawa selagi kita hidup dalam dunia, kita di dalam ujian. Sama ada ujian berbentuk kesusahan, juga ujian berbentuk kesenangan. Ini kadang-kadang kita kurang faham di segi ujian di dalam kemewahan. Bahkan kita tak bercakap pun kata apabila orang yang hidup dalam kemewahan, kekayaan, kesenangan, kita tak kata yang itu kena uji teruk. Tapi kalau orang dalam kesusahan, kita kata orang itu kena ujian. Bagaimana si Khalid, si Muhammad itu, Masya Allah, Khalid dalam ujian sekarang. Apa? Kehilangan hartanya, dizalimkan, itu pun dalam ujian. Tapi kalau si Khalid itu kerjanya meneganya berjaya, Khalid sekarang diuji. Macam menega dia berjaya. Cakap tak macam tu? Dia tak kata kan? Tak cakap. Ujian, orang kena ujian, orang kena kesusahan, kecemasan, kemalangan dan sebagainya. Baru panggil orang tu dalam ujian. Tapi kalau hidup dalam kemewahan, kesihatan cukup sempurna, tak dikatakan ujian. Walhas sebenarnya
ujian. Kedua-dua ujian. Sebab tu Allah Ta'ala kata wa nabluukum, dan kami ujikan kamu bisyarr wal khair. Dengan kejahatan, yakni dengan kesusahan, dan wabil khair wal khairi, dan dengan kebaikan, yakni kesenangan. Kedua-dua tu ujian. Ujian macam mana? Ujian kesusahan itu, sabarkah atau tidak di atas kesusahan itu? Redakah atau tidak reda? Puas hati ke tidak berpuas hati dengan kesusahan yang aku lakukan? Seolah-olah Allah Ta'ala kata. Kalau kata ujian dari segi kemewahan, macam mana? Aku beri kepadanya kemewahan, kesenangan, ketinggian, kesihatan, kelebihan, itu kita bilang khair. Ujian macam mana? Syukurkah atau tidak? Itu ujian. Syukurkah atau tidak? Sebab tu kadang-kadang kita ni ujian di dalam kemewahan tu lebih berat daripada ujian dalam kesusahan. Tepat kenyataannya, kita di dalam kesusahan banyak kita ingat kepada Tuhan. Apabila kita berlaku kesusahan, kecemasan, di mana tempat kita nak bergantung? Kalau sebelum itu kita lupakan dia, apabila kena kesusahan, kita bercakap kira dengan orang lain, tidak siapa pun yang ambil pedulikan. Di situ ke mana kita nak kembali? Kalau kita ada tempat bermanja, kita bermanja dengan ayah dan ibunya. Sekarang ibu bapa ayah dan sudah tidak ada lagi. Keluarga kita pun juga dah tidak ada. Di mana tempat kita nak mengadu, tempat nak bermanja, tempat nak bertumpu? La malja wala malja'a illa ilaik. Tidak ada lagi tempat nak bermanja, tempat nak bertumpu, tidak ada, melainkan hanya kepada Engkau ya Allah. Sebab itu bila orang dalam kesusahan, dia kembali pada Allah. Tapi kalau orang itu dalam kemewahan, mana dia nak kembali kepada Allah? Bahkan dia kembali kepada dirinya sendiri. Aku pandai, aku bijak. Dengan kepandaian akulah, kebijaksanaanku lah, bab tu aku dapat kejayaan. Dengan kesungguhanku lah aku dapat kelebihan. Itu dia lupa kepada Tuanku. Hazahullah. Tidak kata dengan Tuhanku lah. Kadang-kadang nak lupa situ. Jadi dengan kepandaianku lah. Dengan kebijaksanaanku lah. Hanya di situ. Lupakah dengan kepandaian Tuhanku, dengan bijaksana Tuhanku, dengan kurniaan Tuhanku. Hanya nak lupa situ. Tapi apabila kita dalam kesusahan, selalu ingat, ya Allah. Macam itu itulah makna kata ujian kita dua bentuk. Dalam bentuk kesenangan, itu lebih ditakuti. Sebab orang ahlillah, orang arif billah, kita bilang ujian bagi mereka itu dibilang apa dia? Nikmat. Kita bilang kesusahan, tapi bagi orang arif dia bilang nikmat. Sebab di mana tempat dia rasa nikmat? Di samping pahit dia ada manis. Di samping pahit dia ada manis. Macam kita makan ubat tu lah. Ubat yang rasanya pahit, tapi oleh kerana kita faham bahawa ini ubat yang memberi faedah, ia dapat menyembuhkan kesakitan, kita sanggup juga menelannya. Sanggup juga kita minum ubat, sekalipun kita tahu ubat ini pahit. Hingga kalau sekiranya kita tak dapat diminum ataupun tak dapat kita nak telankan ubat yang pahit, sehingga sanggup kita usaha mencari jalan. Bagaimana kita nak telan yang pahit ini? Sanggup memasuk ke dalam kapsul kalau zaman sekarang. Kalau dulu dia masuk ke dalam pisang, kan? Kita ingat zaman dulu ubat yang pahit, untuk kita nak telan tak lepas, tak lalu, maka kita masuk dalam pisang, telan. Untuk bertolong dengannya supaya nak lalu. Sebab apa kita sanggup telan sedangkan pahit? Kerana kita tahu khusiatnya, faedahnya. Apalagi membetuli penyakitnya, kita kena makan ubat ini sebab bagi menyembuh. Demikianlah orang yang hidup dalam ujian. Sebenarnya macam kata tadilah, ujian itu dua bentuk, kebaikan, kesenangan dan kesusahan, semua tu ujian. Dengan kita ada ujian tadi, apabila kita sampai kepada tuannya yang melakukan,
semoga-moga itulah kita akan dapat terima balasan. Kerana Allah Ta'ala kata wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah akan dikembalikan kamu. Setengah ulama tafsir ditakdir kepada balasan kamilah akan dikembalikan kamu. Itulah yang dikatakan ad-dunya darul bala wal akhirah darul jaza. Oleh yang demikian, apa yang berlaku, perkolakan yang berlaku, baik dari segi akidahnya, dari segi farah agamanya, dan segi apa saja berlaku, itu merupakan ujian. Di antara hikmat untuk jadikan kita tahqiq pada ilmu. Tahqiq, apa dia? Menambah kejap. Ni kata kejap. Kejap, ada juga panggil apa dia lagi, kemas, ada panggil juga lagi teguh, kukuh, tu panggil lah. Jadi mana kata kalau kurang teguh dengan adanya ujian, itu sebab bagi menambah keteguhan. Tengok kalau kita apa dia pacak kayu, cocok ke panggil apa sini, ambil macam masuk dalam bumi, tumbuk tu, panggil apa? Pocok. Sama lah. Pocok juga. Pocok. Jadi tengok kita nak pocok sebagai jadikan turus tiang pocok. Apabila kita pocok, bukan kita pocok sekali diam, tidak. Kita pocok, kita gonyang lagi. Supaya nak tahu kejap ke belum, tetap ke belum, kita goyang. Sengaja goyang. Apabila tahu kata belum, cabut, pocok pula kali yang kedua. Lebih kemas pada yang dulu. Goyang lagi. Bila terasa lagi, kita cabut, pocok lagi. Tu pocok secara kita tangan kita bertajam, pocok. Goyang kejap, pocok. Apa dia goyangkan? Pada tahu kejap tak kejap. Dengan adanya itu. Inilah merupakan ujian yang berlaku, merupakan nak siapakah yang kejap, siapa yang tak kejap, siapa tetap, siapa tak tetap, siapa tahqiq, siapa tak tahqiq. Tengok kalau tengok kita dalam ibadat, tiba-tiba datang sakit, sepatut dah kita sembah Allah gak, ya jagalah kesihatan kita apa semua. Sepatut gak bagi orang yang derhaka padanya, sepatut yang itulah berlaku kesusahan. Tidak, kerana alam dunia ni tempat ujian. Sekaligus kita rasa macam mana kita dah taat dah kepadamu ya Allah, macam mana susah dalam kehidupan, yang nu derhaka padamu, bagaimana mewah kehidupan. Tu sekaligus kita mari kan, syaitan apa dia waswasah, main ganggu ketika itu. Yang ganggu. Sebab itulah kita pula balik hak yang kita dah baca selama-lama, selalu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Diartikan dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah. Yang kedua Ar-Rahim, yang amat kasihani ataupun amat kasih sayang, ataupun Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kita mengerti ke betul murah dia sayang dah. Murah dalam arti memberikan segala nikmat yang besar-besar. Maka kemurahan Allah itu umum pada semua hamba-Nya, sama ada hamba itu yang beriman dan yang kufur. Sama ada hamba itu yang taat juga yang derhaka. Kemurahan Allah luas. Kemurahan Allah luas. Sebab tu terkadang kita terpedaya. Bila kita lihat orang yang derhaka pada Allah, kalau sama Islam pun tak sembahyang, tapi mereka hidup mewah. Ini orang mukmin yang solat sembahyang tak tinggal baiklah, tapi nampak pada pandangan zahir tu dalam keadaan susah. Ini satu kadang-kadang apa nama ni, balik pihak syaitan pun selalu dia mewaswaskan dalam diri kita. Ini kita ingat, ini kemurahan Tuhan. Fala yawrannakum billahil gharur, Tuhan kata. Maka janganlah janganlah menipukan kamu dengan sebab Allah ni, sebab kemurahan Allah itu oleh yang menipu. Ini kemurahan Allah. Bila kemurahan, hamba yang derhaka pada beri. Tengok iblis, sedangkan dia derhaka pada Allah, tapi dia minta dari Allah umur panjang, Allah terima. Kan?
Pula dalam umur panjang dia menyatakan la uwiyannahum ajma'in. Sungguhnya aku akan menyesat mereka itu. Minta umur panjang bukan panjang nak ibadah, panjang nak menyesat anak Adam. Allah beri. Hingga dia janji siapa yang ikutmu aku sediakan di sana jahannam la amla'anna jahannam. Tengok aku akan memenuhi jahannam kamu dan orang yang ikut kamu. Apa yang kamu minta aku beri. Tapi bukan semua dia minta nak mati di tiup sangkakala yang kedua. Tapi Allah terima setakat tiup sangkakala yang pertama. Sebab tiup sangkakala yang kedua bukan masa mati, masa hidup balik. Tapi dia minta nak mati di situ. Allah tak benar. Hanya setakat tiup sangkakala pertama. Apabila tiup sangkakala pertama, semua yang ada masa itu mati, tak iblis pun mati. Wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Tengok Allah janjikan apabila ditiupkan yang kedua, semua yang mati bangun, bangkit. Tiba-tiba iblis minta Allah Ta'ala melanjangkan umur sampai kepada sangkakala yang kedua. Allah tak izin. Setakat sangkala pertama. Karena sangkala pertama itulah janji wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, termasuknya iblis. Situlah. Jadi tepat naknya bukan mai umurnya panjang macam iblis. Dia belum pada Adam lagi, tapi sampai ke hari ini dia masih ada. Sampai ke tiup sangkakala pertama barulah dia mati. Umur panjang. Tapi panjang dia pun dalam keadaan menyesat. Kita nak ke hidup macam tu? Seolah kata tidak ada artinya. Tapi nak menyata kata kemurahan Allah beri juga. Minta nak memanjang umur, beri. Manya dalam nak menyesat anak ada, diberi. Ini kemurahan Allah sebab kita jangan terpedaya dengannya. Umur panjang tapi dalam kesesatan. Umur panjang dalam kekufuran. Itu dikatakan ujian terbesar. Itu kemurahan Allah. Sebab itu Allah nasihatkan, janganlah terpedaya mempedayakan kamu dengan sebab kemurahan Allah itu oleh yang menipu daya. Dinasihat kepada kita orang mukmin. Oleh yang demikian kita alhamdulillah syukur kita jadi orang mukmin, ada iman. Diberi taufik lagi tambahan atas iman, boleh beramal soleh. Ibadat kita dapat. Dan azam kitanya kita tak akan tinggal sehingga kita mati. InsyaAllah ta'ala kan azam kita, dan kita selalu bermohon pada Allah, ya Allah hidupkan kami dengan beriman, mematikan kami di atas iman. Di antara doa lain kan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, ya Allah sudahilah kami ini dengan elok kesudahan dan mati atas iman, wala takhtim alaina bi su'il khatimah, dan mintakanlah jangan kau mematikan kami, kesudahan kami dengan sejahat-jahat kesudahan yang mati atas kufur kan. Minta lagi, berusaha lagi. Semoga Allah memberi taufik kepada kita, berterusan kita di atas iman hingga sampai kepada mati. Siapa Allah menggunakan balaghah di segi bahasanya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali nak kamu mati. Walha mati bila sampai ajal, tak boleh nak tak mau dah. Allah guna bahasa balaghah, jangan sekali-kali kamu mati. Illa, kecuali kalau kamu nak mati wa antum muslimun, hal keadaan kamu yang Islam. Jadi seolah-olahnya kalau kita nak mati atas jalan, jangan Islam dulu baru mati. Ini balaghah. Makna kata kamu jadi orang Islam, kamu jadi orang beriman, jagalah iman di Islam hingga sampai kepada mati. Seolah-olah kalau boleh kamu pilih, jangan kamu mati melainkan hak ada kamu di Islam. Balaghahnya. Maka alhamdulillah kita syukur Allah menjadi kita orang Islam, orang beriman, diberi taufik pula boleh beramal qadar mampu. Di sampai itu pula kita boleh mendengar, boleh belajar dan apa semua tu. Apa yang kata masuk dalam kata sabab untuk selamat dunia dan akhirat. Sekalipun kita berkurangan dalam medan lain. Itu kemurahan. Manakala kita tilik kepada kesayangan Allah yang dikatakan Rahim,
Itu khas bagi hamba yang beriman je. Itulah di antara lain. Maka munasabah dengan itu, kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala beri nikmat sebegitu besar, kita selalu berpanjangan terus menerus. Semoga Allah Taala memelihara dan menjaga amalan kita, amalan baik, amalan soleh sehingga sampai kepada akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Itulah sebagai muqaddimah untuk buka laluan kepada beberapa soalan. Boleh kita sambungkan soalan. Baca cepat. Apabila kita ada beberapa soalan di sini yang dibutuhkan, insyaAllah saya akan bacakan. Soalan yang pertama, umat di Malaysia ini adalah bermazhab Syafi'i di dalam akidah dan bermazhab Syafi'i dalam akidah. Apakah perbezaan akidah Syafi'i dengan Asy'ariyah? Kedua, kenapa tidak mengikut juga Imam Asy-Syafi'i dalam akidah? Ketiga, saya yang sedang belajar agak keliru. Minta Tuan Guru jelaskan tentang ayat bawah mengikut Rahman Ahli Sunnah. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang mencipta langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arasy. Surah Al-Baqarah ayat 54. Itulah soalan yang dimukakan tadi. Baik. Rupa soalan pendek tapi huraian dia kena jadi panjang. Kerana pentingnya sebagaimana sebutlah, kita nak kepada keterangan. Tak ada arti kalau kita pandai kata tapi tak faham. Kita pentingnya kepada faham. Faham arti erti, bahasa kita faham, erti, mengerti. Faham. Apalagi mengerti dia ada pula hak yang cara kasar, hak yang cara halus. Pengertian yang halus agaknya ramit, sebab dia panggil Arab panggil ghamid, ghawamid. Jadi setiap ilmu dia ada ghawamid. Kalau kita mengaji ilmu usul dia panggil ghawamid ilmu kalam. Ataupun dia kata lain daqaiqil ulum, yang halus-halus di dalam bahasan percaraan ilmu. Jadi apabila ia nak jadi keliru, sahabat dia datang perkara yang dikatakan syubhat yang kita isyarat dalam awal tadi, alhamdulillahil qail huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Tutup tersabuka. Minta tutup. Minta tutup. Tak apa, tutup tirai, masalah dia tembuh. Itu. Baik. Jadi tadi tengok soalan pun jadi orang kata keliru di soal tu lagi dah. Sebab tu panggil dalam kekeliruan ni, kita tak boleh duduk dalam kekeliruan. Keliru berarti samar-samar. Syubhat arti samar-samar. Faham apa samar lah? Samar arti tak jelas, tak nyata, tak terang. Orang petani kata tak cerak. Tambah lagi, tak cerak, tak nyata lah. Tu panggil syubhat. Syubhat, kesamaran. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun.
Kalau nak bercakap dari segi syariat pun, sesungguhnya yang halal bayyin, yang terang nyata. Wa innal harama bayyinun, yang terang nyata. Kemudian di antara dua yang nyata itu wa bainahuma umurun mushtabihat. Ada di antara yang terang itu halal yang nyata, haram yang nyata, ada bainahuma umurun, beberapa perkara mushtabihat yang berkesamaran. Bila kesamaran tak berani kita hukumkan itu halal ataupun haram. Umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna, tak dapat ketahuikan semuanya itu oleh kasirum minanna, oleh yang ramai daripada manusia. Kita orang awam tak pandai nak kata haram ke halal. Hanya yang dapat mengetahui para ulama. Mereka itu buat kajian, istinbat. Itu dia dapat hukum. Hak yang tak datang warid nas. Itu bandingan segi syariat. Begitulah dari segi akidah. Dia ada apa kata syubhat, keliru, berpunca mari daripada samar, kesamaran. Itulah bahajat kita pada kena bertolong dengan kaedah. Kaedah mari daripada kaedah macam kita duduk. Kaedah yaq'udu qu'ud, kita panggil duduk. Maka duduk kita ni duduk tetap. Bukan yang ni beralih ke sini ke situ ke sini, jadi tak tetap. Kata namanya kaedah yang mutaqarrirah, kaedah yang tetap, kedudukan ia tetap. Maka nak buat kaedah bukan semua orang boleh buat. Ini kerja ulama warasatul anbiya sebagai khulafa'ur rusul, pengganti rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Sungguh para rasul dah tidak ada. Nabi SAW dia kata anal aqib, akulah yang akhir, allazi la nabiyya ba'di, tidak ada nabi selepasku. Sungguh pun begitu, tapi ia rasa puas hati peninggalan yang ditinggal ada waris yang mempersakai. Kalau peninggalan yang ditinggal tak ada waris yang mempersakai, rusak. Sebab tu dia kata taraktu fikum amrain, aku tinggal pada kamu dua perkara. Masa dia hidup lagi dia kata, maka kita maklum kamu dia manusia. Manusia masa dalam umur, yakni pada umur yang bernyawa mesti rasa mati kan. Kullu nafsin za'iqatul maut, maka dia tu manusia, makin manusia mesti dia nak mati. Lalu dia kata, aku tinggal pada kamu dua perkara. Dua perkara yang ditinggal tu dah diupakan panggil pesaka. Peninggalan panggil pesaka, ma tarakahul mayyit. Masa dia hidup dia kata taraktu fikum amran, aku telah tinggal pada kamu dua perkara. Dua perkara yang aku ketinggal ini lan tadillu ma tamassaktum bihima. Tengok dia jamin tu, tak akan sesat kamu. Ini bahasa dia guna. Dia tak kata la tadilluna, dia tak kata lam tadillu, tapi dia kata lan tadillu, lan tak akan sesat kamu. Tengok dia jamin tak akan sesat. Dengan kait ma tamassaktum bihima, selama kamu itu berpegang dengan kedua. Tengok dia guna tamassak. Tamassakannya pegang macam kita pegang. Pegang. Tu tamassak. Selama kamu berpegang dengan keduanya, peninggalan aku itu kamu tak akan sesat sampai bila pun. Itu jaminan daripadanya. Apa yang ia tinggal dua perkara itu? Badal. Satunya kitab Allah. Tu kerana amrain, kitab Allah. Maksud kitab Allah Al-Quran lah. Bila sebut kitab Allah kan, Alif Lam Mim, Zalikal kitab. Itulah kitab yang dibaca oleh Nabi SAW ke atas umatnya itu. Itulah kitab. Kitab Allah Al-Quran. Aku tinggal pada kamu dua perkara. Satu, kitab Allah Al-Quran.
Sebab tu dia ajar cara baca. Dia menerima daripada dia tu dia jadi qiraat. Jadi baca tu bukan rekahan baca. Nah, kemudian hak menerima daripada dia ada baca satu baca, dua, tiga baca, dua, tiga bacaan, tapi semua menerima daripada dia. Bila dia izin baca ini, patut riwayat turun mari yang mutawatirah yang sahihah menyebabkan boleh dibaca. Tengok Fatihah saja. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Itu bukan rekahan. Kita tak boleh nak tambah. Nah, siratal mustaqim. Ihdinas sirat dengan sin. Tu asal. Ihdinas sirat. Tu kan jadi sa. Semua tu menerima darinya. Siratal ladzina an'amta alaihimu. Tu semua menerima. Maka kita turut belajar. Baca ini apa panggilnya? Baca macam ni apa panggilnya? Ulama mari hurai. Dia panggil waris dia tu. Mari hurai dalam medan baca ini panggil apa? Baca begini. Maliki. Apa arti di segi lugah? Maliki apa arti? Apa kalimah? Maliki. Ni. Nahu ulama main hurai. Setiap bidang ilmu. Yang nahu hurai nahu letak ini panggil apa? Baca maliki. Ini baca apa? Ki. Yang maliki apa kalimahnya? Ada yang ulama main hurai satu persatu. Bubuh arti pula. Kemudian ulama bila dia salin bahasa pula daripada Arab, kita Melayu salin ke bahasa Melayu, kalau dia bahasa Cina salin ke bahasa Cina. Semua tu kerja ulama. Yang dia kata, aku tinggal pada kamu dua perkara, kamu tak akan sesat selama mana kamu berpegang dengan keduanya. Kitab Allah satu, wa sunnata Rasul, yakni sunnah jalanan hak dia. Apa kita mengaji pula apa sunnah? Bukan di hari ini kalimah yang masyhur di lidah manusia, tapi kita hanya sebut. Bila orang sebut, kita sebut. Tapi kita tak faham secara halus apakah dia as-sunnah. Kan? Lepas tu sunnah dari segi lugah, sunnah dari segi istilah pula. Istilah fiqh lain artinya. Istilah hadis lain artinya. Tu yang orang tua kata lain lubuk lain ikan. Walaupun ikan panggilnya ikan, tapi lubuk lain. Nah, walau nama yang sama tapi lain. Lain padang, lain belalang, itu orang kata. Walaupun panggil belalang tapi yang nu lain, yang di padang ni lain. Begitulah sebut as-sunnah. Sunnah kita bercakap medan mah. Kalau bercakap medan hadis, lain artinya. Bila bercakap medan usul fiqh, lain artinya. Bila kita bercakap marfu', kalau bercakap dalam istilah hadis, lain arti hadis marfu'. Tapi kalau mengaji nahu, ini isim marfu', lain huraian dalam nahu. Bila kita main mengaji pula dalam medan ilmu tajwid, ini mat muttasil. Dalam medan tajwid huraian muttasil munfasil. Kalau kita mengaji usuluddin, kan muttasil, kan munfasil, hurai cara usuluddin. Bila kita mengaji ilmu hadis berada, ini hadis muttasil. Munqati', dia ada istilah-istilah. Itu sebab tu kita kena perlu tahu pandai membeza. Kalau tidak dia keliru di situ lagi. Bagaimana nak faham Quran hadis? Ini ulama rahimahumullah taala yang Nabi jamin sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Seolah-olah kata aku tinggal pada kamu dua perkara, dijamin kamu tak akan sesat selama berpegang. Pak kita nak berpegang macam mana kita tak faham. Ada waris yang tolong. Waris dia ada. Siapa dia? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama lah. Orang dia kata pewaris. Mana yang menerima pesakah yang ditinggal tadi. Bukan semua orang boleh dapat pesakah. Tak waris mana boleh. Si Abdullah meninggal dunia, tinggal beberapa harta, kenderaan, di tempat kediaman dan lain-lain mata wang sebagainya. Maka siapa? Adakah semua boleh menerima harta si Abdullah itu? Tak boleh. Tak apa bukan warisnya. Dia ada tinggal beberapa orang anaknya, tinggal pula beberapa orang isteri dan sebagainya. Tu waris dia. Maka itu pun dia ada sahabat, ada dapat pesaka, dia ada syarat, jangan tak ada manik. Kalau ada manik walaupun anak tak dapat pesaka. Tu. Begitulah yang ditinggal pesaka ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab Allah dan sunnahnya. Maka dia tinggal waris dia. Waris itulah menghurai pada kita.
Jadi apabila tadi kita kembali pada bentuk soalan tadi. Tengok bila tanya akidah, kata tadi apa? Kita di sini di Malaysia, bukan Malaysia, umumnya Nusantara kita ni. Kita di petani pun sama yang kita dah ceritakan semalam bahawa kita di sana sama dengan di sini, sama beberapa segi. Sama Melayu, dari segi bahasa bangsanya, bercakap berbahasa Melayu. Nah, pengajian agama pun sama, akidah pun sama. Pada asli kitanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lepas tu bila kata bermazhab Asy'ariyah. Kemudian dari segi fiqhnya bermazhab Syafi'i. Sama je. Kemudian timbul soalan Asy'ariyah. Dia kata tadi di Malaysia kita ni bermazhab Syafi'i. Akidah Asy'ariyah dia kata. Lepas tu tanya apa di belakang tu? Apakah beza? Apa tanya di belakang tu? Tepat mari soalan tu. Macam-macam. Apakah perbezaan akidah Asy-Syafi'i dengan akidah Asy'ariyah? Tu pertanyaan lagu tu pun jadi tahu dah kata sama dah tu. Dia nak bangkit, nak bahasa kepada Asy'ariyah ni, bahasa pada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ni orang kemudian daripada Imam Syafi'i. Kemudian kita kena kembali di sini, kembali pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita kembali pada situ. Dia nak panggil Asy'ariyah ni panggil kemudian di bahasa pada Syafi'i itu di segi fiqh, di segi furu'. Bila kita sebut mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, ini di segi furu'. Tu kata fiqh tadi. Apabila kita bercakap di segi akidah, tak kata ni akidah Syafi'iyah, ni akidah tak kata itu. Bila sebut akidah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Sebab apa? Bila di belakang-belakang apabila itlaq Ahlussunnah wal Jamaah ialah kembali pada dua aliran. Akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu apabila itlaq Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun sebelum pada tu dia tak panggil begitu. Ahlussunnah wal Jamaah umum gitu. Ahlussunnah wal Jamaah. Apabila mari di belakang setakat mana? Apabila berlaku syubhat dia begitu hebat, yang bangun mempertahankan, bangun menerangkan betul kaedah Imam Abul Hasan. Sebab tu dinisbah kepada dia. Bukan dia mengadakan mazhab dah, dia bangun mempertahankan, dia bangun menerang. Karena Abul Hasan Al-Asy'ari sebelum tu dia, kerana dia hidupnya di bawah didikan bapa tiri. Faham bapa tiri? Suami ibu dia, mana bapa dia tu dah meninggal. Maka ibu dia berkahwin lain, maka dia dapat bapa tiri. Bapa tiri dia ni salah seorang rais, ketua dalam mazhab Mu'tazilah. Jadi dia terdidik dengan bapa tiri dia, belajar bapa tiri dia dalam akidah Mu'tazilah. Masa tu dia hebat Mu'tazilah. Jadi mana kata Imam Abul Hasan Asy'ari dia cergah, bijak dia. Manakala itu, mana kata pada awal dia berpahaman Mu'tazilah. Tapi oleh kerana dia ni orang yang terbaik, keturunan Abu Musa Al-Asy'ari. Ni orang keturunan baik ni, walaupun dia ke mana-mana pun lebih dia. Walaupun di dalam kedudukan salah pun dia pangkat ketua. Apabila itu Allah Ta'ala membalikkan dia, maka dia kembali. Rajak kembali daripada pahaman Mu'tazilah kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Bila itulah dia mengisytiharkan diri dia. Maka dia menyatakan kesilapan. Maka dia cabut, dia keluar daripada Mu'tazilah. Dia ibarat macam dia keluar daripada pakaian. Dia cabut pakaian. Dia ibarat begitu. Maka sebab itu, maka ulama-ulama yang ada masa itu, di atas segala jawapan yang Mu'tazilah ni terkandung dalam kitab dia ini. Maka dia serah beri pada bila ulama, tokoh-tokoh tengok, oh patutlah dijadikan Abul Hasan ini imam.
Itu dia. Seperti kita zaman kita, bila tidak ada imam, mati yang kata imam, tak imam masjid dan sebagainya, imam kampung masalah, bila mati. Kita nak latih siapa? Bukan semua orang boleh jadi. Berapa banyak yang mau nak jadi imam tapi ada tak layak pun ada. Siapa mencalon diri nak jadi imam ada juga. Tapi tak diiktiraf oleh masyarakat umum. Semua diiktiraf oleh tokoh-tokohnya. Yang ni patut dijadikan imam. Itu asalnya dia akad jadi imam. Tu semua tu pakai membasuh pada imam. Bagaimana imam kata? Iya. Kerana puak ulama diakui dia. Lalu itulah natu akidah ni macam amal-amal asal bahan ni. Turut yang itu tu maka diikut al-Asy'ari dinisbah kepada Abil Hasan Asy'ari. Bila jadi ramai firqah jamaah Asy'ariyah kata satu dan Asy'ariyah tu dinisbah. Dari segi fiqh pula imam-imam tu mujtahid ramai tapi tak ada sambutan, matinya ia habis, tak ada sambutan, tak ada penyambung kita panggil. Masalah kita contoh macam guru besar ada di sini, masalah di Perak ni misalnya ada guru besar alim sampai merupakan payung, orang besar-besar pun menuju kepadanya untuk rajakkan kita panggil. Ada masalah rajak padanya baik dari segi akidahnya, segi usulnya dan lain-lain hal. Hatta pada masalah lain pun dia faham. Semua orang rajak padanya. Rajak itu terkena alim besar ulama. Apabila ia mati, masa dia ada dulu ramai orang belajar, mengaji, muridnya ramainya. Dan banyak orang yang dapat ilmu dengan sebab daripada dia. Murid-murid dia pula pergi buka pondok, klik pergi buka mengajar di kampung masing-masing. Walaupun ia meninggal, dibahasakan ni murid yang gitu. Yang ni pula mengajar, dia bawa yang ni. Apalagi dia tinggal karangan dia, bawa. Mati yang generasi yang kedua, generasi yang ketiga, turun-menurun, maka dibangsa kepada yang ni. Itulah jadi dekat. Ada apa apabila mati seorang ulama tak ada murid yang menyambung. Mati dia, matilah tepat-tepat kehilangan. Murid dia pula hak mengaji dia yang lain pula. Jadi hilang kata murid, hilang murid ni pula. Jadi hilang-hilang macam tu. Jadi yang tinggal 4. Terkena 4. Ulama Syafi'i, Hambali murid pada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i murid pada Imam Malik. Imam Malik ada pernah dia bertemu dengan murid bagi Imam Abu Hanifah. Jadi yang tinggal 4 itu. Itu dok cakap dari segi fiqh. Jadi bahas dari segi fiqh. Ada pun dari segi akidah sama ahli sunnah wal jamaah. Ibarat satu pokok yang besar, ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian dahan, cawangan, ini satu dahan, cawangan. Yang begitu hebatnya, berapa orang menau di bawah. Di segi forok, yang menau di sini panggil dibahasa pada mazhab Hanafi. Di segi fiqh. Adapun dari segi akidah sama ahli sunnah wal jamaah. Maha suci Allah daripada segala sifat yang tidak layak dengannya. Akidah yang sama. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi orang tak kata Imam Syafi'i akidah Asy'ariyah, tak kata pasal Aman Abul Hasan Asy'ari dia kemudian. Abu Hanifah dulu lagi pada Imam Malik. Imam Malik kemudian dan Imam Syafi'i murid bagi Imam Malik, Imam Ahmad murid bagi pada Imam Syafi'i, kemudian. Ada pun Imam Abul Hasan kemudian lagi pada itu. Sebab dia kelam kabut dari segi akidah banyak sangat, Imam Abul Hasan lah bangun. Tolak menyatakan kesyubhat. Maka tak kala tokoh ulama tengok ini yang layak diakad jadi imam. Supaya kita bersetuju ahli kampung beribu-ribu ramainya macam bana besar bersetuju akad yang ni jadi imam. Setuju oleh umum. Walaupun ada tak semua setuju, itu kebiasaan. Nabi lagi ada orang tak setuju. Nanti nak cari setuju semua mustahil lah pada adat dunia ini. Tangan Nabi Muhammad lagi dikata gila macam-macam. Ke Quran Allah lagi dikata rekahan, asatirul awwalin. Ke Allah sendiri lagi dituduh ada anak. Walha tak kena mengena pun Allah Taala kata lam yalid
walam yulad. Dia tak pernah beranak, tak pernah dipelahirkan. Tapi ada yang kata Allah ada anak. Itu nak ayat masalah tuduhan kejahilan tu tak sunyilah semasa ke semasa. Kita nak cari suara supaya disetujui semua, itu mustahil lah. Jadi mana kata bila yang bersetuju tu siapa? Tokoh-tokoh ahlul halli wal aqdi. Ulama tokoh yang masa itu bersetuju akak yang ni jadi imam dalam medan ni. Itulah terkenal dia. Mana orang berjalan-jalan ni bangsa kepadanya. Itu maknanya begitu. Itulah ditimbulkan al-Asy'ariyah ataupun yang kata-kata Asy'ariyah. Apa satu lagi dibahasa pada Abu Mansur Al-Maturidi. Orang yang berjalan-jalanannya panggil Maturidiyah. Jadi kedua-dua ni dua pemimpin sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Ijma' pada masalah ijma' apabila ikhtilaf antara dua tu dipanggil furu'ul aqaid. Hubungan kait dengan pegangan tapi merupa cawangan. Itu ada khilaf antaranya. Tapi kalau usulul aqaid ijma' dia tak ada khilaf. Ittifaq. Asy'ariyah dengan Maturidiyah ittifaq. Itulah di antara. Kemudian akidah Imam Syafi'i yang Hanifah ialah akidah Ahlussunnah Jamaah. Tapi dia orang dulu lagi. Supaya naik lagi sahabat. Abdullah Ibn Abbas, Umar Siddiq, Abu Bakar tu sahabat. Dia tak panggil Asy'ariyah. Itu kan. Panggil Asy'ariyah apa dia orang dulu lagi. Itu. Apa dia nak bahasa buat tadi lah sebab apa? Sebab di zaman ni timbul bila ada orang yang mempertahankan, orang ni sebah padanya. Masyarakat kita begitu, bila ada orang sangat mempertahan, kita selalu jemput dia, minta dia hurai, dia panggil melatu macam itulah. Sebab dia setiap zaman dia ada pergolakan, ada pula yang menerangkan. Tu setiap zaman, setiap masa. Selagi dunia ni tak sampai kepada akhir sangat. Kemudian kita sambung lagi kepada tadi. Lepas tu yang kedua dia ada sama apa? Ayat inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin. Sebelum tu sikit. Kenapa tidak mengikut juga Imam Syafi'i dalam akidah? Tengok tu. Apa dia tanya? Kenapa tak mengikut juga? Siapa nak tanya siapa? Kenapa tak mengikut juga? Ni tak mengikut oleh siapa akan siapa tu? Tak nyata tu. Ayat tu tak nyata dah tu. Kenapa tak mengikut juga? Oleh siapa akan siapa? Oleh kita ke? Situ. Maksud macam mana? Orang di sini mengapa Kita Asy'ariyah tidak mengikut Asy-Syafi'i? Mengapa Asy'ariyah tak mengikut Asy-Syafi'i? Iya dah lah tu. Hingga sampai dikilakan Imam Abdul Hasan ni mazhab apa dari segi fiqh? Ni dah cakap akidah, pasti kita dah jadi apa kesamaran akidah dengan fiqh dah jadi kesamaran. Imam Abdul Hasan Asy'ari di segi fiqh ia mazhab apa? Kata tengah dia mazhab Maliki. Kata tengah dia mazhab Syafi'i. Kemudian ada orang yang ramai pun dulu dia mazhab Maliki, lepas tu dia pindah pada mazhab Syafi'i. Di segi fiqh bila tanya bab solat, itu. Kalau kita mengaji rukun wudu, dalam misal fiqh. Kalau mengaji bab wudu, kita mengaji mazhab Syafi'i kerana orang yang membawa agama masuk ke nusantara kita ini orang mazhab Syafi'i di segi fiqh. Sebab tu dia bawakan kitab-kitab mazhab Syafi'i. Kalau tak ada kitab apa dia mengajar mazhab Syafi'i. Kita contoh mengajar bab wudu. Bila kita mengaji bab wudu, wudu ada baginya padanya 6 rukun. Tu cara 6 rukun ni sebut apa? Ni mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita mengaji mazhab Maliki, rukun wudu ada 7. Lagi kot tu. Kalau mengaji mazhab Hanafi, rukun wudu dia ada 4. Tengok. Pak kita sebut rukun wudu 4. Mana 4? Kita kata. Ni dah bercakap Hanafi. Wayalah ini mazhab Hanafi, rukun wudu hanya 4. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, tu rukun. Niat bukan rukun. Erti kalau tak niat pun sah. Tertib bukan rukun. Erti kalau nak sungsang pun tak apalah. Mula dia basuh kaki, sapu kepala, air dia sungsang. Tak apalah. Hingga tinggal kewajipan dia panggil.
Sebab dia bukan rukun. Bila kita mengaji rukun wuduk ada 6. Bilang. Satunya niat. Yang kedua basuh muka dan sapu, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Kata saya lagi tertib. Mana antara 4 yang tersebut mesti kena beratur. Jangan kita sunsangkan. Sapu kepala dulu baru basuh tangan. Itu dia panggil tertib. Maka tertib pun. Tapi kalau kita mengaji mazhab Maliki 6, 7. Mana antara 7? Dalkun, gosok. Mesti kena gosok. Sekalipun kita basuh dah rata, air pahit seru kita oleh muka kita. Air kolah yang begitu banyak hebat sungai umpamanya, kita selam tangan. Selam. Katakanlah rata dah. Tapi kita tak gosok. Tak jadi kerana rukun dia kena gosok. Tu kan mengaji mazhab Maliki. Pada ada pula. Antara mualah. Bila lagi mazhab Hambali walaupun 5 tapi dia berkhilaf betul. Masalah tertib. Dia macam-macam pula tu. Nanti ayat kata disebut tu fiqh. Dan apabila pula cara basuh. Ada pula. Kalau kita mengaji dalam mazhab Hanafi, sapu kepala, sapu kepala muafakat pada kata rukun sapu kepala. Tapi cara sapu sekurang-kurangnya setapak tangan. Diobong tak boleh di tepi ini. Ini. Kalau mazhab Maliki, Hambali antaranya, mesti kena meratai semua kepala. Sedikit ini tak jadi. Dia kena semua. Sekalipun ada pakaian di atas kepala umpama kopiah serban begini, tak payah kita buangkan. Boleh saja tapi kena sedikit. Maksudnya ada kepala sini, dia kena sikit sini. Kalau begini saja tak sah. Tu bercakap dalam fiqh. Dia ada campur dengan Usuluddin tu. Tu je kita tak faham situ kan kita. Itu masalah. Habis tu kata keliru ni banyak sangat kerana ketinggalan kita dalam ada belajar ilmu syar'i. Kita kurang. Walaupun dunia ini dunia belajar, dunia yang mengaji, bersungguh dalam mengaji, tapi kita mengaji ketinggalan ilmu syar'i. Ilmu usul, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, tapi kita tinggal. Bila ketinggalan sinilah keliru yang datang. Tapi ada hikmah untuk nak tahqiq ilmu. Kadang-kadang kita mengaji bahasa gitu-gitu aja. Cukup. Hanya kita perlu pada bekerja tu kuat. Yang ni bila timbul mari macam mana? Timbul tsunami, apa nak tahan tsunami? Kan? Itulah bila berlaku, untuk nak sekat akan datang. Ni kita apabila timbul akidah macam-macam, ni. Sebab dia masuk tempat kita masuk akidah Asy'ariyah, Al-Asy'ariyah, mazhab fiqh Syafi'i. Kita pun belajar kitab Syafi'i. Bila dia kata wuduk tak perlu niat lagi, tak ada sebut dalam Quran. Macam mana? Kita keliru. Tapi kalau kata ini kita nak belajar mazhab Hanafi supaya kita nak luah pengalaman, nak tahukan jalanan cara yang dia ambil daripada Quran. Itu bagus. Semayang tak perlu kita niat lagi dalam takbir, hanya cukup dengan kita datang dari rumah. Kalau tanya kita turun daripada rumah dengan azan, keluar daripada rumah menuju mai ke masjid. Kalau tanya ke mana? Solat. Ke mana? Ke masjid. Buat apa ke masjid? Di sembahyang, berjemaah. Hati di situ. Azamnya bulat nak sembahyang. Bila naik mai sampai ke tempat sembahyang, Allahu Akbar. Tak payah lagi niat aku sembahyang fardu subuh dan sebagainya. Apa? Kerana niat itu adalah daripada syarat. Itu satu jalanan. Syarat. Bila syarat, tabiat syarat didului atas masyrut. Tengok. Kita nak solat, syarat nak sah solat kena tutup aurah. Kena hadap kiblat. Tak kata biat ni kena dulu pada solat. Sebab kata nak sembahyang, mana pihak kiblat? Kita tak tahu, tanya orang, mana pihak kiblat? Yang ni. Baru mereka kata Allah Akbar, baru cari. Mana cari? Tak boleh, pasal dia syarat kena dulu. Suci daripada hadas, syarat kena dulu. Suci persiap, tutup aurah apa sudah, barulah kita solat. Kemudian niat juga dibilang syarat. Bila dibilang syarat, didului atas masyrut. Sebab tu kita datang nak sembahyang tu, hati dah kita azam. Maka cukup dengan tu. Itu setengah mazhab ulama daripada fiqh. Kemudian mazhab Syafi'i kita
Ya ada pula khilaf antaranya. Dibilangkan rukun tu. Syarat apa niat dibilangkan rukun. Bila rukun mestilah rukun dia juzuk. Bila juzuk mesti muqaranah berserta dengan takbir. Hak belum tu tak dibilangkan, dipanggil azam. Itu bukan niat. Kerana niat tu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih. Sengaja hatikan suatu serta dengan awal perbuatan. Mana awal? Awal takbir. Kerana makna solat tu bukan muftatahtum bit takbir, dimulai dengan takbir tu awal. Maka niat tu rukun. Bila rukun satu juzuk mesti kena berserta dengan takbir. Itu pasal rukun. Tapi yang bilang syarat, niat kita sebelum tu iya. Main naik ke atas tempat Allahu Akbar. Sebab mudah je orang lain bahasa kita sembahyang Allahu Akbar. Kita ni Allah. Kadang-kadang pasal tu. Kemudian kalau kita nak royak macam tu, iyalah. Orang jenis kata okeylah. Tapi dah kita ni tak payah niat lagi, kita main daripada rumah dah hati kita bulat, main cukuplah. Keliru kita. Masalah tu betul cara beroyak tu. Keliru. Faham? Itu dia. Itu masalah fiqh. Adapun akidah Syafi'i mana semua ni ahli sunnah wal jamaah. Bila ahli sunnah wal jamaah, kita kembali bagaimana pegangan ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana di segi mana? Tengok pula masalah apa nak bicara. Mari ke yang ketiga. Yang ketiga dia buat mari ayat 1. Mana tepatnya menyatakan sesungguhnya Tuhan kau menjadikan langit bumi dalam masa 6 hari. Nah, kemudian bersemayam atas arah. Ada. Kemudian bersemayam atas arah. Itu pun bahasa setengah orang awam dia tak faham bahasa bila sebut bersemayam atas arah dia faham ke solat. Ini sembahyang yanus semayam. Kan? Takkan dengan mim semayam gitu tak? Semayam. Kan? Bersemayam. Bersemayam itulah mari daripada Arab tu sama. Arab kata sama yasmu. Lurah Melayu yang ada hujung lagi, ada sambungan lagi. Sama ya. Kalau Arab sama, apa arti sama? Cuba arti Melayu. Tak apalah semayang tu pun Melayu dah, kita jamuh daripada Arab dah. Istawa sawa yaswi. Sama yasmu. Makna satu. Semaya, apa semayang? Daripada Arab sama yasmu. Apa sama yasmu? Melayu kita? Apa? Aida bukan. Bersemayam ni daripada Arab sama. Sama yasmu. Kita nak jamah apa Melayu kita? Sama yasmu ni. Tinggi. Tu dia. Sama awak tu langit panggil sama tinggi. Bermakna kata summastawa 'alal ard, kemudian tertinggi ia atas. Kalau kata kemudian tertinggi ia. Mana ya Allah Maha tinggi. Tinggi mulia. Supaya pengajian tinggi. Tinggi mulia. Tinggi pakat ni yang mengaji tinggi ni. Ni tempat pengajian tinggi. Tengok sekolah kita letak. Ini sekolah merendah. Ini menengah. Ini pengajian tinggi. Apa dia tinggi? Pengajian rendah, pengajian tengah, sekolah menengah. Lepas tu pengajian tinggi. Tinggi pengajian bukan tinggi tempat. Ini pun nak faham kata bila sebut kalimah maha tinggi. Bila sebut kalimah maha besar. Kita kena bahas lurah berapa makna tiap-tiap satu kalimat, tiap-tiap satu perkataan dia mempunyai terkadang beberapa makna. Bila mempunyai beberapa makna itulah orang panggil, kalau kita segera faham makna satu. Seperti istawa, satu lurah istaqarra. Dia kena ambil Arab dulu. Mai salin, mai ke Melayu bahasa lain dia kena baru salin, dia kena salin. Salinan bahasa. Maka kita nak main kepada salinan bahasa, dia kena klik pada asal Arab dulu. Istawa sebut. Dari surah Sajdah selalu kita baca.
Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Pak kita sekadar artinya itu banyak kena main satu-satu. Kalau nak main sungguh, baik. Saya kata thumma. Tu nak cara situ. Apa arti thumma? Arti dulu, kemudian. Tu kemudian tu arti daripada arak thumma. Kemudian kemudian kita reti macam mana kemudian? Apa pengertian kemudian? Kalau tengok susunan ayat. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Allah telah khalaqa ni menjadi mengada daripada tak ada kepada ada. Tu khalaqa menjadikan segala langit dan bumi. Dan wama bainahuma barang yang ada antara kedua termasuk kita manusia ni, binatang dan jin, ma bainahuma dan lain-lain lagi. Fi sittati ayyam. Kalau terjemah betul-betul pada 6 hari. Pada 6 hari. Situ kita muskil dah 6 hari. Sedangkan masa dijadikan langit bumi, matahari belum dijadikan lagi. Bila belum dijadikan, mana nak panggil hari? Dia hari ni sampai mata dia tanya. Mata. Ya hari ni ada mata ke? Ada mata depan matahari. Bila dia terbit mata dia ni, ni pagi ni terbit mata, timbullah siang. Di segi lurah al-yaum, hari. Apa makna hari? Ibarat daripada zaman, mulai dari tulu'i syams, mulai daripada keluar matahari. Nampak juring. Tu mulai siang. Sehingga ila ghurubiha, hingga ghaibnya. Bila ghaib habis siang, malam. Itu pada lurah. Adapun pada syarak, siang itu mulai di subuh tadi. Terbit keluarnya fajar shadiq mulai siang. Itu pada syarak. Sebab tu kita puasa menahan daripada fajar ni pasal dia siang di situ. Tapi kalau siang pada lurah keluar syuruk ni. Tu panggil siang hari pada lurah mulai daripada keluar matahari. Tapi kalau pada syarak, siang tu mula daripada fajar shadiq. Maka Allah Ta'ala kata jadi pada 6 hari. Batu ulama' kedik 6 qadar 6 hari. Qadar 6 hari. Khilaf pula hari mana? Kata setengah hari akhirat, kata setengahnya hari dunia. Hari dunia ni lah 24 jam sehari, 6 hari. Pukul kali 6. Tapi kalau hari akhirat, kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Satu hari akhirat menepati 1000 tahun dunia. Kan? Maka 6 hari darat-darat nyata hari akhirat dunia. Khilaf ulama tafsir. Walagana pun 6 hari. Patutnya ni qadar 6 hari. Sekiranya bila hari dah berjalan gini, qadar 6 hari. Apa tu? Allah nak mengajarkan kita hamba-Nya jangan bergupuh-gapuh dalam buat sesuatu. Seolah-olah Allah Ta'ala kata, aku kuasa menjadi sekaligus. Wa iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Aku kuasa menjadi dengan sekaligus. Tapi sengaja aku nak ajarkan hamba-Ku supaya bertolak asur. Jangan gupuh-gapuh. Dia kuasa nak menjadi sekaligus, tapi dia menjadi masa 6 hari. Kemudian terhenti macam mana? Maknanya selepas daripada menjadikan langit bumi, barulah bersemayam atas arah. Ini. Jadi soal balik, istawa, mengaji kalimah istawa yastawi istiwaan. Kalimah istiwa. Istiwa nak arti apa? Kalau kata yang biasa pada lurah, istawa dengan mana istaqarra. Hati dia kata duduk tetap macam kita duduk ni. Kita duduk atas kursi ni. Ni kita ni istawa alal kursi. Kita semua ini istawa duduk tetap atas lantai, semin dan sebagainya. Ni istaqarra tu istawa pada satu makna. Tengok Allah Ta'ala kata kepada Nabi Nuh ketika dia naik bahtera kah, fa iza stawaita, apabila engkau duduk tetap di atas perahu, engkau katalah subhan, apa nama ni,
Hak kita dah kata doa tu. Bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursaha inna rabbi. Sampai akhir. Lepas tu subhanallazi sakhkhara lana hadza. Apabila istawaita Nuh, apabila mu duduk tetap dan mereka sekalian mu duduk tetap atas batera, mu katalah subhanallazi sakhkhara. Tu istawa apa? Istaqarra. Tak ada apa lah tu. Zahirlah kerana makhluk sama makhluk. Tak ada bersusah-susah. Kita duduk atas kursi, tak ada bersusah apa. Tapi apabila kita kata diitlaq pada Allah Ta'ala, istawa ala, kalau kita pakai makna duduk tetap, beri faham macam mana. Faham Allah itu berjiring ke? Kerana sifat duduk tetap ni sifat apa? Sifat jirim. Sifat makhluk. Kalau kita kata Allah makhluk, cukup di situ lagi dah. Kita tak kata Allah makhluk, kita tak Allah khaliqul makhluqat, Tuhan yang menjadikan, yang menciptakan, kan? Apabila sebut istawa, hasaban. Satu makna tu je. Nak tanya balik. Istawa satu makna itu je. Banyak makna dia. Bila banyak dia apa yang kata? Satu kalimah, satu perkataan mempunyai beberapa. Paling kurang dua makna. Jamak mafaqal wahid. Bila dua makna, kita nak terjih satu mesti ada dalilnya. Kita nak menetap ia paling bukan nas. Hak nas ni ma la yahtamilu illa naqid. Ma la yahtamilu illa wajhan wahidan. Barang tidak ada melainkan satu je. Maknanya satu makna ni je, tak ada makna lain. Lepas tu ijma' pula ya. Tu barulah jadi nasan. Tu paling dalil qat'i. Ni dah istawa ala. Istawa berapa makna? Ada istawa mana? Istaqarra, duduk tetap macam kita duduk tetap ni. Dan istawa dengan mana? Ala. Istawa mana? Irtafa'a. Atau ulama ahli sunnah kata apa sih? Ala. Ala apa? Tinggi. Tertinggi. Irtafa'a. Klik pada tertinggi juga. Allah Ta'ala sendiri menyatakan wa huwal aliyyul azim. Dia itu al-aliy. Kita dah baca akhir surah apa ayat kursi tu. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Tidak berat, tidak memberat akan Allah menjagakan langit bumi. Wa huwal aliyyul azim. Dan ia Allah al-aliyyu. Aliyyu tu mari pada ala ya'lu uluwan, isim wasah al-aliy, yang maha tinggi. Tu. Jadi istawa ada pakai mana ala. Tertinggi ia. Tu. Allah yang maha tinggi. Tu wa huwal aliyyul azim. Abang tu ulama tafsir, apa makna al-ali? Ay uluwul makanah. Tinggi pangkat, tinggi kemuliaan. Bukan tinggi tempat. Dia nak turut ahli sunnah. Ni dia sandar ahli sunnah bawa ke lain. Dia royak ke orang awam tak faham, keliru. Tu haram kita mengeliru ke orang awam. Masalah orang baru pandai kereta mutu baru bawa. Kita yang pandai buat apa kita buat gitu depan dia. Haram tu. Berhak ditakak dia tu. Sepatutnya ni kawan baru ni, baru pandai tengok. Let's say L. Itu ke? L ni apa? L. Latihan. Saya dalam latihan. Yang itu baru dalam latihan. Kita orang pandai buat itu. Tak boleh. Haram. Salah tu. Kalau kawan ni jatuh ke lembah, nanti siapa yang salah? Yang tu salah. Rusak pula motor. Mesti nak bayar. Kita buat sabab. Ni patut orang pegang dah betul dah Allah Maha Suci lepas super makhluk. Ambil ayat orang gitu. Jatuh lembah. Haram. Sebab tu haram mengeluarkan mutasyabihah di tengah masyarakat. Kalau sebut untuk menerang tak apa. Tu baik panggil musyabbihah tu dia lah. Buat tasbih, buat mengeliru. Tu dia. Itu makna je banyak lagi. Lepas tu kalau kita pakai istawa, istawa dengan makna tertinggi. Kita pula istiwa ni sifat zat ke sifat af'al? Cara pula. Kalau sifat zat qadim, macam Allah bersifat dengan wujud, qadim. Allah bersifat dengan qudrat, qadim. Allah bersifat dengan esa, qadim. Allah bersifat dengan apa dia lagi? Kuasa, mendengar, melihat, dia panggil sama, basar, kalam. Dia panggil kata sifat ma'ani. Semua qadim.
Manakala istiwa sifat apa? Kalau sifat zat qadim. Bila qadim berarti istiwa Allah sedia kala. Apabila sedia kala, bagaimana istiwa alal arah? Pas arah sedia ke? Baru pas kalau baru sebelum ada arah atas apa istiwanya? Tak tahu. Ini masalah. Baik bercakap di hadapan yang tak reti boleh tu. Semua kena bahas. Sebab tu ulama dia kata kalaulah satu kaum dia kata istiwa ni sifat zat. Bila sifat zat ya qadim bersifat dengan sifat yang qadim. Zat ya qadim mustahil sifat yang baru. Siapa yang cakap kata zat ya qadim sifat dengan sifat baru tu kufur. Kemudian sifat zat. Sifat zat maknanya Allah Maha tinggi. Tertingginya Allah. Sedia, bukan baru tertinggi Allah. Allah Maha mulia, bukan baru mulia. Allah Maha agung, bukan baru agung dia tu. Baru je keagungan setakat dia buat makhluk baru dia agung. Itu. Sedia kalau lagi buat makhluk tak buat makhluk, Allah Maha tinggi, Allah Maha mulia, Allah Maha besar. Itu dia panggil sifat zat. Bila sifat zat macam mana Allah Taala kata summa kemudian. Kemudian artinya selepas buat langit bumi barulah ia tertinggi. Maknanya baru. Tak kata tadi sifat zat tu qadim. Bila qadim summa dijawab litartib zikri panggil. Tertib zikri bukan tertib hakiki, tak tertib zikri. Pada bercerita aja dulu ke dia. Hakikat je sedia lagi. Itu jika kata istiwa sifat zat. Ada pula mengatakan istiwa itu sifat af'al. Istawa yastawi, tertinggi mana-mana. Istawa bersemayam terjemah tu dengan mana istila satu lurah. Istaula seperti qad istawa bisrun dah, di segi lurah. Istawa mana merintah, menguasai. Maka merintah tu baru. Bila merintah tu mana? Dia menjadikan langit, menjadi itu rentahannya. Kalau pakai mana tu, dia panggil sifat af'al. Sifat af'al baru. Bila baru, ia summa kemudian. Tak apa. Dengan bahasan. Bahasan istawa, apa kalimahnya. Apa makna, berapa punya makna. Bila berapa makna, antara makna istaqarrah, duduk tetap. Duduk tetap ini tak sah. Sebab apa tak sah? Allah zat yang laisa kamitslihi syai'. Baca selalu laisa kamitslihi syai'. Dan kita selalu baca walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah satu pun menyamainya. Data-data bertepat. Tak sama data-data duduk. Macam mana? Dia panggil faham tak faham. Kalau tak faham tu mudah dinyatakan. Faham tak faham. Jadi itu masalah. Itu di antara lain. Apa pula? Kita tengok di satu ayat. Satu ayat. Kita tengok di pakal ayat ataupun tengah ayat dengan akhir ayat. Seperti pada surah Al-Hadid. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Tak ada wa ma bainahuma. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Tengok Habib Imam Qurtubi dia katakan ada tafsir dia. Cuba kita lihat ayat ini. Satu ayat bukan ayat lain. Ayat di awal ayat ialah Allah telah menjadikan langit segala langit dan bumi. Kemudian tertinggi atas arah. Memberi faham kata tertinggi atas arah mana Allah. Kalau nak cakap tu zuhir sebagaimana musyabbihah, Allah ada tarah. Masalah nak cakap tu. Mari di belakang. Wa huwa ma'akum, dan ia Allah serta kamu. Faham mana pula? Maknanya serta ni macam kita ni. Ni serta ni. Kita ramai-ramai 30 orang berserta. Allah serta kamu. Fahamnya Allah sekali dengan kita ni, bukan di atas. Dengan kita ni. Serta kamu di mana saja kamu berada. Ini Imam kita cuba lihat ya. Allah Taala menyatakan tertinggi atas arah. Kita katakanlah Allah duduk atas arah. Bertepak gila kata okey. Apa dia? Di akhir ayat wa huwa ma'akum.
dan ia Allah serta kamu. Mana sah? Duduk di atas ke ada sekali dengan kita? Apa kalau kata di atas? Fa huwa ma'akum serta kamu. Masa mana? Masa ni. Masa ni dia di atas. Masa ni serta ke mana? Serta ada sekali kan bersama-sama. Ada. Bahawa ma'akum. Kalau kata Allah ada serta. Pada serta atas di mana pula? Di bawah pula bunyinya. Abang ni yang menunjukkan mestilah. Kena faham. Itu dia. Ulama wa huwa ma'akum serta kamu serta pada menolongnya. Bukan arti serta pada tempat. Ma'iyah maknawiyah, bukan ma'iyah hissiyah. Ma'iyah hissiyah macam kita ni. Ini serta bersekali bersama-sama. Mari bersama-sama makan bersama-sama. Itu ma'a. Mari makan bersama-sama, mari berjemaah bersama-sama. Itu ma'a. Allah Ta'ala kata huwa ma'akum. Ia bersama-sama kamu. Fahamnya di bumi. Apa pula kamu ni ramai. Kita di sini berserta sini. Mana banyak lagi ni. Berjuta milion. Bersama-sama. Banyak Tuhan bukan satu. Bukan tepat saja banyak pula. Ayat lain pula. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada Tuhan itu. Tidaklah berbisik 3 orang daripada kamu malaikat Allah yang keempat. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak kamu berbisik 3 orang malaikat Allah yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak berbisik 5 orang malaikat Allah yang keenam. Wala adna min zalika wala aktsara illa huwa ma'ahum. Tidaklah yang kurang daripada itu 2 orang berbisik, bermakna Allah yang ketiga. Tidaklah lebih banyak pada itu 7 orang berbisik bermesyuarat, Allah yang ke-8. Kita bermesyuarat 100 orang, Allah yang ke-101. Jadi kita di sini berapa ni kalau bilang? Bilang 30 orang, Allah yang ke-31. Panuh balik dah balik seorang, Allah sekali. Jadi banyak pula Allah, bukan esa. Sedangkan kita kata wa ilahukum ilahu wahid. Qul huwallahu ahad. Mana ini banyak pula ni. Inilah je kena himpun, tangguh bagi orang pandai. Hatu kata selama kamu berpegang dengan keduanya, kamu tak akan sesat. Nak pegang macam mana? Ya ini Allah cerita, yang tu Allah cerita. Ini ayat dia, tu ayat dia. Ini sebab kita kena faham. Bila sebut satu, faham. Ini apa arti dari segi lurah bahasa. Tengok bahasa lah. Kita kata bahasa petani, tengok sebut. Petani panggil apa? Cerak. Apa? Petani kata, cuba kecap. Tak faham bahasa. Kita kena arti dulu. Bahasa Perak kata, cuba rasa. Faham? Tu Melayu sama Melayu, apa lagi Arab nak jadi ke Melayu? Tu Melayu sama Melayu, bukan bahasa lain. Kena artikan, kena ada juru bahasa. Anak pergi ke petani, susah ni tak ada orang faham bahasa petani. Dia kena ada seorang pembawa. Bercakap dengan orang petani. Dia kata, faham? Tak faham. Dia cakap apa? Melayu tu. Tak faham. Yang ni lah. Gini bahasa kita sana. Ini. Ya. Cuba lah bajak. Apa bajak? Tak faham. Bajak tu. Yang bajak. Apa bajak? Yang ni terjemah. Parang. Kata. Tu kena saling bahasa. Ni begitu Arab sama Arab. Tengok tak? Ayat Quran lurah Fusha. Pada kena mari pula lurah Arab tepatan. Istawa. Lurah apa? Ni kena mengaji qamus. Istawa ay istaqara, istawa ay ala, istawa ay irtafa'a, istawa ay istaula. Apa nak saling bahasa pula tu? Istawa dengan makna istaqara arti duduk tetap. Istawa dengan mana ala arti tinggi. Istawa tafsir dengan irtafa artinya terangkat. Istawa dengan mana istaula artinya merintah. Milik. Istawa dengan mana qahara menguasai, mengerasi. Apa kita nak pakai makna ni? Istawasa ni. Banyak makna dia. Itu dia. Dan kalau pergi pada fiqh pula, menyebabkan boleh dikhilaf-khilaf tu antaranya lurah. Perempuan yang dicerai oleh suaminya itu naklah tunggu dirinya untuk lepas pada saat tengah suami pertama
yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. 3 quru. Ambil harap 3 quru. Jam'u qar'in. Quru jamak mufrad qar'in. Ana arti apa? Dalam Arab sini terbesar qar'in bermakna tuhur. Tuhur. Tu baru kita salih bahasa. 3 kali suci. Tu kita salih ambil lurah dia kata quru dengan mana tuhur. Tapi kalau mazhab Hanafi salah satu quru ai salasatul haidha. Quru dengan mana haid. Darah haid tu sendiri quru. Mana kena tunggu masa 3 kali haid. Dia tafsir mana tu? Nah, kita mazhab Syafi'i 3 quru 3 kali suci. Tu. Bila khilaf di sana, iyalah kita ke bawah tak apalah, rahmatlah. Tu makna kata kita nak pegang tak pandai nak ambil sedih, kita kena tupu pada ulama. Tu waris dia ada. Kita nak masalah peninggalan si anu itu apa? Dia mati dah tapi kita kena kira bercara dengan waris dia. Boleh tanah ni menjual, aku nak buat jalan, kira dengan waris dia. Nak kira dengan si mati mana boleh? Kira dengan waris dia. Waris dia kata jual, boleh. Tu dia. Begitulah. Nabi dah meninggal sallallahu alaihi wasallam tapi peninggalan dia ada disambut oleh waris-waris dia. Waris dia jadi itlaqkan di sini Ahlussunnah wal Jamaah. Di segi akidahnya farak tak apalah, kita nak macam mana ya farak. Ni masuk segi akidah. Itulah yang menjadi keliru. Kelirunya haram kita mengeliru. Ibarat macam tadilah. Nah, dengan siapa orang dalam latih kita nak tegur pun tak boleh. Nak panggil dia. Dia jadi gini dia. Ke mana tu? Hai selalu. Tak gitu. Dia tak ada nak tegur, tak ada nak tanya apa orang baru dalam latihan. Nah, kita tanya aja. Tak ada kuasa nak membelok pada mana tu? Dari mana ke mana? Tu nak gitu selalu tu oleh pagi. Tengok tu. Itu bukan sengaja kita. Kita tak tahu kata dia tak pandai. Apa lagi sengaja kita buat itu? Ini pun demikianlah kita banyak orang awam. Orang awam ramai. Dia pegangan dah betul. Berjalan atas jalan dah. Tapi kita buat pun buat keliru. Kanak juga waktu baik kita menerang. Kalau tidak haram kita mengeliru. Kerana buat berjatuh orang ke dalam lembah kesilapan. Itulah bagi orang pandai wajib kena menerangkan, mempertahankan. Ayat ni dalam bentuk menerangkan. Itu di antara tempat kesilapan. Sebab Allah pun menyata dah ayat yang dia menurun tu 2 bagai. Muhkamat, mutasyabihat. Itu dia. Tu dalam apa dia yang karangan saya buat tu Mawaqifil Marjan. Dia cara tu. Sebab dia buat kitab tu kerana masa itu hebat dalam petani kita masa 20 tahun 30 tahun dulu. Dalam 30 tahun bahkan dalam 40-an dululah. Timur hebat. Kebetulan dengan izin Allah Taala untuk kita nak buat masalah ni macam mana takdir Allah Taala dapat satu kitab dan bicarakan khas mutasyabihat. Manahilil irfan, ambil satu bab itu kita terjemah kepada bahasa Melayu, kemudian kita syarahkan. Terjemah tak ke mawa'idil iman, lepas tu dengan izin Allah, taufik Allah, syarah pula di atas tu Mawaqifil Marjan. Tu terkandung tu. Kalau yang siapa pandai baca ya, pakai lepas tu bukan baca saja, ada pula tali yang kita ajar, kita mengajar di sana tu. Pula bila tengok kita tak faham dia ada pula ni. Itulah di antara rebutan kita kerana di masa genting begini. Untuk kita nak belajar macam orang muda duduk di pondok tu dah masa dah lewat dah kita ni kan. Masa dah lewat dah. Kita rebut macam tu. Apabila timbul masalah, semoga-moga Allah membersihkan, mengekalkan di atas pegangan kita yang telah kita lalui, yang sudah betul dah di jalan alal haq itu. Baik. Lepas tu ada lagi. Sekarang jam hampir 8:30. Cukuplah rasanya daripada uraian itu tadi melengkapi dan mengandungi semua masalah. Bila kata masalah khilafiyah pada segi fiqh rahmat dan masalah dalam akidah ini, kalau masalah akidah apa Asy'ariyah baik umumnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia ada masalah mujma' alaiha, dia masalah muttafaq alaiha dan mukhtalaf fiha. Kita sebagai buat menjadi kaedah
apabila masalah ijma' tak boleh kelain dah kita. Baik fiqh pun ijma' tak boleh nak kata lain dah. Kita contohkan kalau fiqh solat 5 waktu sudah ijma' sekala ulama mujtahidin sekata sepakat, tak ada kata yang lain. Kata sembahyang 5 waktu tiap-tiap hari ini fardu ain. Nah, fardu. Amalan wa'tiqadan kana panggil dalam istilah nak turut istilah Hanafi dia kena kait lagi. Fardu amalan wa'tiqadan murad dia. Hak kita cukup dengan fardu. Adakah yang lain daripada itu ulama mujtahid mengatakan bukan fardu, bukan wajib? Tak ada. Semua ijma'. Bila ijma' begini, lagi pula maklum minad-din bidarurah. Siapa ingkar kufur kan? Itu ijma', ijma' hakiki. Itu juga sepa juga, sama juga masalah puasa Ramadan, zakat, harta. Itu ijma'. Ada pun lain pada 5, panggil mukhtalaf fiha. Ada khilaf adalah solat witir. Ada yang kata wajib, ada yang kata sunnah muakkadah. Jumhur kata sunnah muakkadah, Hanafi kata wajib. Sekali dia ibarat dengan fardu, tapi fardu amalan la i'tiqadan. Maksud fardu amalan la i'tiqad maksudnya wajib. Kalau tak buat dikira berdosa. Sehingga kalau terus tak pernah sembahyang witir tak boleh jadikan saksi. Bila ada nak jadikan saksi nak ambil yang ni tak boleh pasal dia tak pernah sembahyang witir. Ataupun dia sembahyang witir sekali-sekala, sembahyang sekali-sekala tak boleh jadikan saksi. Sebab mazhab dia wajib. Fardu amali. Fardu makna wajib dari segi buat. La i'tiqad dari segi i'tiqad tak. Mana kata kalau kata tak fardu i'tiqad tak boleh hukum kufur. Tapi dari segi amal mesti. Itu mazhab Hanafi. Adapun jumhur bukan fardu, bukan wajib. Apa tu hadis-hadis menunjuk atas wajib? Tangguh atas sunnah muakkadah. Autiru, kerjalah kamu ke witir. Sunnah muakkadah. Al-witru haqqun. Witir itu hak. Apa makna hak? Ma yajibu ada'uh. Barang yang mesti tunaikan. Itu hak. Faman lam yutir falaysa minna. Siapa tak berwitir, tak pernah witir, maka bukan daripada kalangan kami. Itu hebat. Hadis-hadis menunjuk. Maka dia kata ni tangguh atas sunnah muakkadah dan pula tarkhwif. Tapi mazhab Hanafi ni dah dia kata wajib. Itu khilaf. Bila kita kata tak wajib, tak ada apa. Cuba 5 waktu kalau tak wajib. Kecuali maaf baru masuk Islam. Baru ia bertemu ulama, dulu dia besar, dia jauh daripada ulama. Itu dia maaf buat sementara. Begitu juga masalah akidah. Bila akidah ijma', adanya Allah, tak ada khilaf. Ijma', wujud, qidam, baqa, mukhalafah sampai wahdaniyah, ijma', qudrat Allah punya. Masalah qudrat tu, tu ada khilaf. Tapi khilaf dengan orang Mu'tazilah. Sama ahli sunnah ittifaq. Dia tak panggil masalah mujma'. Dia panggil masalah muttafaq alaiha. Sebab semua ahli sunnah ittifaq, sepakat. Hanya diberkhilaf dengan orang bukan ahli sunnah. Mana? Mu'tazilah. Mereka menafikan sifat. Mereka kata Allah itu kuasa dengan zatnya. Allah itu mendengar dengan zatnya. Allah itu mengetahui dengan zatnya. Itu canggah. Kita ahli sunnah. Allah kuasa dengan kudratnya. Allah tahu dengan ilmunya. Allah mendengar dengan samaknya. Allah hidup dengan hayatnya. Tu ahli sunnah ittifaq, tak ada khilaf, sama-sama ahli sunnah. Ahli orang Mu'tazilah tidak. Allah kuasa dengan zat, Allah mendengar dengan zat, Allah tahu dengan zat, Allah melihat dengan zat. Jadi tak ada sifat. Dia panggil dulu, dia tak panggil Asy'ariyah gitu. Sebab dia dulu lagi tak jadinya. Dia panggil apa? Dia panggil puak menafikan sifat. Adapun ahli sunnah dia panggil puak isbatiyah, puak yang menyabitkan sifat. Maka tu kalau ingkar ke sifat Allah kuasa tapi bukan dengan qudrat. Ingkar situ dia panggil mubtadi'. Jadi mubtadi'ah. Haram. Sebab ahli sunnah semua ittifaq kata isbat sifat. Allah kuasa dengan sifat qudratnya. Allah mengetahui dengan sifat ilmunya. Itu jalan ahli sunnah. Ada apa kalau hak ijma' eka kufur seperti mana? Allah itu keadaannya kuasa. Itu ijma'. Orang ahli Mu'tazilah pun kata iya, ahli sunnah pun iya. Siapa pergi eka tu kufur. Allah bukan kuasa. Tu tak boleh. Ada apa? Allah kuasa, iya kuasa.
Dengan apa kuasa? Situ khilaf. Ahli sunnah dengan qudrat. Allah mengetahui, ia mengetahui dengan apa? Dengan ilmu. Atau ahli sunnah. Adapun Allah kuasa, Allah mengetahui, itu ijma'. Siapa kata Allah tak kuasa, Allah tak, itu tak boleh. Ini kena ijma' muttafaq dan mukhtalaf fiha. Sama-sama ahli sunnah ada berkhilaf. Seperti ikhlas tentang istawa tadi. Apa arti istawa? Ada tafsir dengan istaula, ada tafsir dengan irtafa'a, ada tafsir dengan ala. Itu panggil khilaf dari segi lughah. Itu tak apa. Ala kulli hal hak istaqarra ittifaq, kata hak tu bukan zahir, bukan murad. Itu ittifaq. Kalau kita kata Allah tu istaqarra, tu bukan ahli sunnah lah tu. Tu bukan tu musyabihah lah tu. Hasyawiyah lah tu. Ini sebab tu masalah dalam sangat. Sebab tu jangan kita mengeliru. Kalau kita pandai, jangan mengeliru orang awam. Orang awam pegang dah betul dah. Dia kita dah pegang Allah Maha Suci daripada serupa dengan makhluk. Allah tak berjirim, tak berjisik, tidak bertepat, tidak berjauh. Cukup dah tu kita pegang. Datang mari. Boleh ke yang ada tak bertepat? Kita mulai. Mulai dia gitu. Boleh ke yang ada tak bertepat? Makgul ke? Tak makgul yang ada tak bertepat. Sebut kata yang ada mesti bertepat. Kita sudah. Tapi kalau orang pandai, kamu kata susunan qadiyah silap. Kalau kata gini tak apa. Yang baru mesti bertepat. Yang ada makhluk mesti bertepat. Tak makgul, tak terima pada akal makhluk tak bertepat. Ya, okey. Tapi kalau kata yang ada mesti bertepat, tak boleh kerana mawjud melekat pihak Allah dan lain. Tapi kalau kata makhluk, Allah tak termasuk dalam kata makhluk. Makhluk mesti tepat. Ya. Tak di atas bawah, tak di bawah atas. Tak gerak diam, tak diam gerak. Apa? Makhluk. Tapi kalau Allah ni mawjud. Makhluk pun mawjud. Pak kita lagi umumkan. Mawjud mesti tepat. Ini yang panggil tak faham ni. Umum khusus. Makhluk dengan mawjud apa beza? Umum khusus mutlak. Tu satu-satu dia kena faham cara. Kalau tidak dia qadiyah silap. Bila qadiyah silap, natijah tu baik silap. Sampai dia nak apa? Nak lepas apa dia alat ke apa dia kena peting kan? Lepas peting tak panggil sini. Apa panggil? Tengok bahasa saya kena tanya pula. Ni tengok. Supaya nak tahu betul tak betul. Orang petani panggil peting. Sini panggil apa? Lenang. Tengok tu bahasa tu. Dia kena tahu pasal bahasa dulu. Tidak tak apa dia kata penting. Penting ialah perkara yang penting. Tak itu kan? Sini guna itu. Ni perkara yang lebih penting, lebih mustahak. Kalau dikau nombor ini nombor 1, yang lain 2, 3, 4. Yang lebih penting hak nombor 1. Itu penting. Kita petani panggil penting. Apa penting? Dia tengok tu supaya dia tahu betul. Dia. Petani panggil penting. Dia panggil gitu. Sini panggil lenang. Tenang. Dekat dah tu penting tu. Cuma kita ada apa penting. Ni tenang gigi kot tu. Tak apalah tu. Masuklah bahasa tu. Tu dia. Tu. Pasal apa? Kita nak supaya betul. Dia tu baik kena betul. Maka dia teralih sikit, katakan sebiji padi je. Sikit di sini. Tapi sebiji padi di sini bila dia pergi sana dia jauh. Papung pakon ni. Tak dikena pada kikit je kita nak. Pakah nak kena di kikit je tu. Ini macam itulah bab tu kena. Bila kita kata setiap makhluk mesti bertepat. Iya. Kalau kata setiap maujud mesti tepat. Ni silap ni. Tu baik natijahnya Allah itu maujud. Susun qadiyah surah. Allah maujud. Setiap yang maujud mesti tepat. Natijahnya Allah mesti tepat. Ini salah. Tapi kalau kata makhluk ini ialah makhluk. Setiap makhluk mesti tepat. Ia tak kena mengena dengan Allah. Sebab Allah bukan makhluk. Sebab tiap-tiap satu dia ada kaedah. Ulama letak kaedah. Asas. Bila tak ada kaedah ni lah buat bangunan elok di atas ni. Bangunan elok, bagus, naik atas yang bagus. Tapi asas bawah macam mana? Pakai besi apa? Batu apa di bawah ni? Batu asas ni. Kita tak nampak tengok kan? Batu asas yang penting. Itulah usuluddin asasuddin. Maksudnya dia kena tetap. Sebab tu ulama memberi kaedah mutaqarrirah. Dia tetap supaya nak bina ke bangunan di atas.
ibadat, solat, puasa semua tu bangunan dia bina di atas. Nak bina di atas asal. Kerana mana asal tu apa? Ma buniya alaihi ghairuh. Maka usul ini tu tidak. Barang yang nak sambung binaan atas tu di kat atas dia. Sebab tu kena kukuh dia. Tu akidah. Rasanya cukuplah dulu. Masa kita pun dah jam 8.35 minit. Rasa cukup dulu sekadar ini. Dan untuk kali ini. Dan insya-Allah ta'ala kesempatan kali lain pada takdirkan diizin Allah Ta'ala kita akan bertemu lagi, berjumpa lagi insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kali ini sekadar itu sajalah dulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sama-sama mendengar